Isnin bersamaan 7 hari bulan 2 2022, pengajian pukul 9.30 pagi, ulang kaji Nahwu Shoroh, iaitu kita ulang kaji beza la nahiyah dan juga la nafiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua yang bagi salam ya Ibu Bahagia, Ibu Zanisa, Umi Naimah, Ibu Dausida, Ibu Alisa, Kak Fatimah, Ibu Jasmina, Ibu Saiful, dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Mama Fatimah, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, kita belajar beza di antara la nafiyah dan juga la nahiyah. Pertama sekali, ibu ayah, kita kena tahu beza dari segi apa ni. Pertama sekali, waktu Haji Fauzi, waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali, kita lihat perbezaan dari segi i'rab, dari segi i'rab. Okey, dari segi i'rab dulu. I'rab la an-nafiyah, la an-nafiyah. Okey. Kalau dari segi i'rab, la nahiyah ni i'rabnya dia akan jazam. Jazam. La nahiyah dia akan menjazamkan fi'il mudhari'. Waalaikumsalam Ibu Salamah. Tapi kalau la nahiyah dia tidak efek. Dia tidak efek kepada i'rab. La nafiyah dia tidak efek pada i'rab. Tapi kita tak kata la nafiyah ni merafa'kan tidak. Kita tak kata pun la nafiyah ni merafa'kan ke apa ke, tidak. Tapi kalau la nahiyah dia menjazamkan. Dia menjazamkan. Kerana kadang-kadang kita jumpa la nafiyah tapi dia dalam keadaan rafa', kadang-kadang dia dalam keadaan nasab, kadang-kadang dia dalam keadaan jazam. Itu tengok pada keadaan. Biasanya macam tu kita nampak dia boleh jadi nasab ataupun boleh jadi jazam ketika mana dia la nafiyah ni jadi aqaf. Dia jadi maksud macam tu. Tapi itu perbahasan yang kita tak jumpa sekarang lah. Kalau kita jumpa dalam Quran, kita bincangkan. Okey, ini la nahiyah jazam. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam nota mustawa 1, okey, sekejap saya bukanya ya, mustawa 1. Okey, kita lihat la nafiyah dalam nota keberapa la nafiyah? La nafiyah ada dalam nota 22. Mustawa 1 kita jumpa dalam nota 22 ada la nafiyah. Okay. Nota 22. Boleh jumpa la nafiyah. Nampak tak? Langsung tak ada kategori warna. Tak ada kategori warna pun pasal apa? Kerana tak ada perubahan pada struktur kalimah. Sama saja. Cuma bila masuk la nafiyah, dia menafikan saja. La nafiyah dia hanya menafikan. Okey. Sementara la nahiyah, kita lihat nota 11 kali. Nota 27 dalam mustawa 1. Kita lihat nota 27. Mustawa 1, di situ kita lihat ada perbezaan warna. Ada kategori warna. Okey. Ada warna kuning, ada warna putih, ada warna hijau pelapu sikit. Jadi yang kotak warna kuning ni nak bagi tahu apa? Kotak warna kuning ni adalah fi'il mudhari' yang belakangnya tak tambah apa-apa. Maka bila masuk la nahiyah dia akan menjazamkan. Cumanya kalau huruf akhirnya huruf sahih. Contoh, lam ni huruf sahih. Ataupun yazhabu ba huruf sahih. Ataupun yarji'u ain huruf sahih. Maka bila masuk la nahiyah dia akan menjazamkan. Bila huruf sahih dia jazam dengan apa ibu ya? Alamat jazamnya. Kalau ini fi'il mudhari' yang belakang tak tambah apa-apa, dan akhirnya huruf illah, akhirnya huruf sahih,
maka jazamnya, alamat jazamnya adalah dengan sukun, betul. Alamat jazamnya adalah dengan sukun. Itu alamat jazamnya dengan sukun. Tapi kalau kotak yang sama, yang belakang tak tambah apa-apa, tiba-tiba huruf akhirnya adalah huruf illah. Contohnya yarju, raja yarju. Okey. Contohnya kalimah raja yarju ada huruf illah yarju. Maka kita buat apa pada huruf illah tersebut? Ataupun yarmi. Kita hazaf huruf illah, betul. Kita hazaf huruf illah. Yarju berharap. Raja yarju maksudnya berharap. Roma yarmi melempar. Okey. Jadi ibu ayah semua, kalau huruf akhirnya huruf illah macam ni, bila masuk la nahya, maka kita akan hazaf huruf illah tersebut. Yarju dia berharap. Kalau jangan dia berharap la yarju. Jangan dia harap, la yarju, pendek. Jangan dia lempar, la yarmi. Boleh semua insya-Allah ya. Jadi la nahiyah dia mesti menjazamkan. Cuma la nafiyah pula yang mengubahnya adalah makna sahaja. Cuma saya tak jamin. Macam ni. Maksud saya tak jamin tu macam ni. Sekejap ya. Maaflah kawan-kawan sikit. Okey. Saya boleh saya cari penyepit. Mana penyepit ni? Dia biasalah, dia time nak guna semua hilang. Time nak guna ni hilang semua. Sekejap ya. Okey. Ni. Okey, kemas sikit. Jadi, nampak tak sekarang ni? Dalam keadaan rafa' semua ni. Tapi macam saya kata tadi, tak mustahil kita jumpa la ni la nafiyah. Tiba-tiba tak ada untuk yang tambah dua huruf ni dulu tu dibuang. Tak mustahil ya. Boleh jadi. Kenapa? Kerana kadang-kadang la nafiyah ini juga dia jadi ataf. Kadang-kadang ibu ayah, la nafiyah itu juga dia jadi ataf. Boleh semua. Itu saya kata contohnya kita nak tengok ketika kita tengok Quran. Kalau jumpa. Bila dia ada tapi time ada tu saya lupa nak catat. Saya lupa nak tanda. Kadang-kadang kita jumpa. Jadi nak kata apa ibu ayah? Nak kata la nafiyah, adakah dia menjazamkan? Adakah dia menasabkan la nafiyah? Adakah dia merafa'kan ke, menasabkan ke, menyazamkan? Adakah dia bersifat macam tu? Jawapannya tidak. Cuma la ni, la nafiyah bukan merafa'kan. Cuma la dia masuk memberi makna nafi saja. Tapi kalau la nahyah dia memang menjazamkan. Okey, kalau kita nak lebih faham kita tengok Quran insya-Allah. Boleh semua? Jom kita tengok Al-Quran, kita tengok la yang ada dalam Al-Quran. Jadi ini secara ringkas, la nahyah kerjanya menyazamkan. Dan bila dia menjazamkan, kita kena tengok pula alamat jazamnya macam mana. Macam saya sebut tadi, kalau kotak yang belakang tak tambah apa-apa, kalau belakangnya huruf sahih, maka kita sukunkan saja. Kalau belakangnya huruf illah, kita hazaf huruf illah. Tapi kalau af'al khamsah yang tambah dua huruf, af'al khamsah, ketika masuk la nahiyah, dia akan menjazamkan dengan cara menghazaf nun. Macam tu ya. Adapun dua kotak 6 dan kotak 12, dua-dua ni untuk jamak mu'annas, masuklah apa saja pun dia tetap tak berubah bentuknya. Cuma dari segi i'rab sajalah. Kita kata dia fi mahalli macam tu lah lebih kurang ya insya-Allah. Okey, boleh sama-sama kita buka Quran, semua dah standby Quran? Boleh? Okey. Kita buka dulu daripada surah-surah yang lazim kita baca. Okey, ibu ayah semua kita buka dulu surah Yasin.
Kita buka surah Yasin lah. Nah. Buka surah Yasin. Okey, siapa dah buka surah Yasin, komen dah. Dah buka surah Yasin, komen dah. Okey. Ibu tengok daripada awal. Boleh tulis ya. Daripada awal. Di mana kita jumpa la pertama. Jumpa la yang pertama. Ayat yang paling awal. Ayat berapa yang paling awal. Jumpa la pertama. Teks betul. Satu persatu. Boleh tulis terus. Tulis nombor ayat. Tengok betul-betul. Mana jumpa la pertama? Pada ayat berapa? La pertama betul Ibu Sorita. Kita jumpa pada ayat ke-7. Bagus. Kita jumpa la pertama pada ayat yang ke-7. Jadi ibu tengok. La tu la apa tu? La tu la apa? Sekali tengok dah tahu la tu la apa. Boleh tulis la apa tu? Betul. La yu'minuna adalah la nafiyah. La nafiyah. Apa dalil itu la nafiyah? Bukan la nahiyah. Kerana dia tidak menyebabkan nun itu dibuang. Kalau la nahiyah, kalau itu la nahiyah, mesti dia jazam. Nun tu mesti tak ada. Tapi itu adalah la nafiyah. La nafiyah. Betul. Dia kekal dunia, Masya Allah ya. Okey, jadi ayat 7 dah selesai. Bagus, semua betul, Masya Allah. Seterusnya ayat keberapa ibu ya? Jumpa ayat keberapa pula la? Ayat keberapa pula jumpa la? Ayat 10. Okey. Cuba tengok betul-betul ibu ya. Cuba tengok betul-betul. Cek 9 dulu. 9 dulu baru 10. Alhamdulillah, nampak kan? 9. Jadi ibu yang semua dah tahu la yubsirun itu pun la nafiyah juga. Terjemahnya mesti tidak. La yubsirun pun la nafiyah. Kemudian ayat 10. La yu'minun pun la nafiyah. La yu'minun itu pun la nafiyah juga. La nafiyah juga. Ayat 10. Kemudian ayat berapa lagi ada? Ayat 10 dah. Cuba tengok lagi. Ayat berapa lagi ada? Kita cari sampai satu surah pun tak apa. Cari dengan tenang. Ini kita buat ni secara irtijal, secara mengejut, secara berani. Masya Allah. Ayat berapa saya dah jumpa dah? Betul, ayat 21 Pak Cik Wahab. Betul, Ibu Umi Naimah, Kak Fatimah, betul. La ittabi'u, apa Kak Fatimah? Ittabi'u. La yas'alu tu kan? Ayat 21. Maaf silap, yang tu daripada ayat lain. La tattabi'u tu daripada ayat surah lain. Okey. Tak apa. Kita buka surah Yasin je Kak, surah Yasin saja. Jangan buka surah lain. Okay. La yas'alu betul ya. La yas'alu sa'ala yas'alu. Okey. La yas'alu la tu la nafiyah betul. Ibu-ibu semua dapat tak? Dapat tulis tanda ya. Maksudnya tulis contohnya macam saya nak buat ya. Caranya macam ni. Dapat aja contoh tadi kan. Dapat aja terus buat macam ni. Dan saya buat macam ni ya. Surah apa? Surah Yasin. Okey, surah Yasin. Ayat contohnya tadi ayat apa tadi? Ayat 21. Ayat 21. Okey, macam ni. Surah Yasin ayat 21 macam inilah contoh kan. Terus tulis macam tu ya. Okey. Ada siapa yang nak bertanya ke? Tengok ada yang unmute tu, ada yang tanya. Ibu Surita nak tanya ke? Tak ada, Ibu Surita tertekan. Ustaz tertekan Ustaz. Tak apa. Okey. Mana tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, jelas ya semua? Okey, Pak Cik Wahab, ayat 22.
Betul. Tapi betul, ayat 22 ada. Ibu ayah ayat 22. Iaitu pada kalimah la a'budu. La a'budu ayat 22. Ha. Dan semua ya, ayat 22 surah Yasin, la a'budu. Itu, la nafiyah. Lagi? Nampak tak? Cik, nampak tak? Ini contoh ni. Antakhidhu min dunihim alihatan idni rahman la tughni anni. Nampak tak? La tughni ni ibuanya, dia la nafiyah. Sekejap. La tughni tu agak-agak ibu ayah la nafiyah ke la nahiyah? Agak-agak ibu ayah lah. La tughni tu la nafiyah ke la nahiyah? Pasal apa? Asalnya tughni ada ya. Tapi jadi la tughni. Okey. Nampak tak asalnya tughni? Tak ya, tapi okay. Asalnya dia daripada aghna bab if'al. Aghna mudhari'nya yughni. Maka kalimah tughni, okey, tughni boleh tengok ya. Dia daripada aghna yughni. Maksudnya memandu ataupun dapat membantu, macam itulah ya. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, cuba tengok terjemahnya mesti tidak ada jangan, betul tak? Cuba tengok betul. La tughni anni syafa'atuhum, ada tak jangan? Ada ke tak ada jangan? Pasal Kak Fatimah dengan ibu saya kata la nahiyah, yang lain tak berani jawab. Tapi nak tanya, kalau la nahiyah ada tak terjemah jangan? Cuba cek masing-masing. Tak apa, kita belajar. Cari sampai dapat. Ada ke jangan daripada la tughni anni syafa'atuhum? Tak ada kan? Tak ada. Jadi adakah itu la nahiyah? Nampak tak? Ingat tak tadi saya kata la nafiyah, adakah dia mesti merafa'kan ke, menasabkan ke, menjazamkan? Adakah mesti macam tu? La nafiyah dia akan tengok keadaan. La nafiyah tengok keadaan. Jadi ibu ayah semua, cuba tengok ayat tu. Ayat tu ada mana? Okey. In ada in syartiyah. Ada in syartiyah. Okey. In syartiyah, biasanya kalau syartiyah kita belajar sebelum ni, syartiyah dia akan menjazamkan dua fi'il. Syartiyah dia akan menjazamkan dua fi'il. Macam ni contoh saya kata, kalau ... maka ... mesti ada dua fi'il. Tak boleh satu saja. Kalau awak pergi pasar, saya berhenti. Jadi tak sempurna. Basic tambah satu lagi fi'il sebagai jawab dia. Maka ibu-ibu yang ingat, syarat dan jawab syarat kedua-duanya mesti jazam. Dan sekarang ni jawapan syarat tu ada pula la nafiyah. Cuba Ibu Saidah dengan Ibu Aqimah ada tak buka ni sekarang? Buku i'rab. Ada tak buku i'rab sama? Ibu Saidah ada ke buku i'rab? Saya cari dulu Ustaz. Tak apa. Kalau ada cuba Ibu buka ni. Ayat tadi ayat 22, tengok la tughni tu apa i'rab dia? Ibu Aqimah tu kalau ada, saya tak ada buku i'rab bersama saya sekarang, tak ada. Ada kat bilik. Tak ambil tadi. Tak apa, kita tunggu Ibu Saidah kejap, Ibu ayahnya. Ibu Saidah tolong bukakan. Jadi ayat 23 surah Yasin ayat 23. Nanti tengok apa dalam kitab i'rab tulis apa? La tughni tu. Sekejap ya. Ustaz, la tughni tu la nafi. Nampak tak? La nafi kan? Lepas tu tughni tu apa i'rab dia? Jazamkan Ibu kan? Dia menjazamkan. Jazam dia kata jawab syarat ke? Jawab syarat betul? Betul. Li'annahu jawab syarat. Bagus, kerana dia adalah jawab syarat. Nampak tak Ibu ayah semua? Jadi, tadi saya kata, macam mana Ibu ya? Tadi saya kata, la nafiyah, ini bukan rafa'. Dia bukan mesti rafa'. Penting la nafiyah ini dia tidak
dia tidak mengubah struktur saja, struktur tak berubah. Okay. La nafiyah hanya mengubah makna, struktur tak berubah. Ibu-ibu semua, pada la tughni anni syafa'atuhum, la tughni tu dia jazam pasal apa? Pasal la ke ibu ayah? La tughni tu dia jazam pasal la ke pasal dia jawab syarat? Dia jazam pasal dia jawab syarat, bukan pasal la tu. La tu la nafiyah. Nampak tak? La tu la nafiyah. La tu tak ada kesan pada i'rab. La nafiyah tak boleh tukar i'rab. La nafiyah datang mengubah makna je. Tapi yang mengubah i'rab jadi daripada asalnya tughni, okey. Asalnya tughni ada ya ni. Tapi kerana sekarang ni ada la tu menafikan, tetapi kita buang ya bukan pasal la. Kita buang ya kerana dia jawab syarat. Okey. Jadi ibu ayah nampak tak beza? Ibu ayah saya memang tak terfikir pun tadi macam mana boleh dapat contoh ni. Allah Ta'ala bagi ilham, kita buka surah Yasin. Rupanya dalam surah Yasin daripada kita awal-awal tadi asyik jumpa la nafiyah. Akhirnya jumpa juga dalam surah sama la nafiyah. Tetapi dia jazam. Nampak tak Allah Ta'ala permudahkan kita ibu ayah? Allah Ta'ala permudahkan kita semua. Surah Yasin pula tu yang kita baca hari-hari. Maka makin nampaklah kita, Masya Allah. Lepas ni kalau ibu baca, ya, ibu-ibu ayah baca, A'antakhidhu min dunihi alihatan in yurid. Oh, yurid tu dia jazam. Pasal dia syarat. Yurid asalnya yuridu. Jadi yurid dia jazam. Pasal dia syarat. Yuridinir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an. La tughni, la tu la nafiyah. Tapi kalau la nafiyah kenapa tak ada ni? Asalnya tughni, ada ya ustaz. Ini la nahiyah ni. Nampak tak ibu? Betul tak ibu ya? Sekali lihat, walaupun kita baca surah ni hari-hari, tapi sekali tengok tadi kat pertimbangan ibu Saidah sendiri tulis la nahiyah. Yang ramai-ramai pun saya rasa akan tulis la nahiyah juga kalau tak perasan. Jadi betul tak ibu ayah saya kata, makin kita belajar, makin kita tak tahu macam-macam. Betul tak? Makin kita belajar sebenarnya, makin banyak kita tak tahu. Kalau kita rasa makin kita belajar, berasa dah pandai semua, itu masalah. Bermula kejahilan kita bila kita rasa kita dah pandai dah semua benda. Padahal kita baru bermain di pinggiran pantai ilmu nahwu sorof saja. Pinggiran pantai ilmu Al-Quran. Jadi ibu ayah nampak ya, makin kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Tahniah semua ya. Tahniah semua, Allah Ta'ala bagi faham. Baru terbuka mata Kak Fatimah ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu ayah, la tughni tadi dapat salin tak? Dapat tak salin semua? La tughni tadi, perbahasan tadi. Salin sendirilah ya, ikut gaya bahasa sendirilah. Pandai-pandai lah ibu yang corner macam mana tulis tu, tapi pastikan betul lah itu. Nanti bincangkan balik dalam grup. Boleh semua insyaAllah, bincangkan balik dalam grup. Jadi itu contoh yang sangat bagus. La tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidhun. Ibu yang tengok pula, wa la yunqidhun pun sama juga. Kejap. La yunqidhun, cuba tengok. Huruf akhir tu dibuang tak nun ibu ayah? Wala yunqidhun. Jadi agak-agak ibu ayah, la yunqidhun rafa' ke nasab ke jazam? La yunqidhun rafa' ke nasab ke jazam? Cuba tulis, rafa' ke nasab ke jazam? Pada la yunqidhun. Cuba tulis ibu ayah. Rafa'. Okey. Kan? Nampak tak? Nun tu tak dibuang kan? La yunqidhun. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Yang lain tulis ibu ayah, yang lain tulis rafa' ke nasab ke jazam. Tulis semua sekali. Nampak tak? Nun tu tak dibuang. Kak Fatimah.
Alamak, nak kenakan betul. Saya nak kenakan masuk perangkap. Semua masuk perangkap. Kak Fatimah seorang je tak masuk perangkap. Ibu, mana ada kita tasrif? Yunqizani, yunqizuni. Mana ada kita tasrif? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, yunqizu, yunqizani, yunqizuna. Itu ni. Mana sama? Kan. Ibu-ibu, nun belakang tu bukannya nun yang tambah waw nun tu. Ibu ayah semua dah masuk perangkap dah. Tak apa, memang payah pun. Ini memang sedikit payah. Okey, macam ni. Tengok ya. Saya tulis. Ibu-ibu kena tengok fokus. Okey. Ibu ayah tengok. Yunqizuna, asalnya yunqizuna. Mereka menyelamatkan. Ya ni aku. Tapi tak boleh baca ya saja. Kena tambah nun wiqayah. Macam umumnya yang tulis nun wiqayah, nun penyelamat. Okey. Ibu ayah, adalah sebelumnya. Ibu ayah nak tanya. Tengok ayat ni ya. La tughni anni syafa'atuhum wa la yunqidhun. Syai'an wa la yunqidhun. Ada tak waw sebelum la tu? Ada waw tak ibu ayah? Ada waw tak sebelum la? Ada kan? Waw tu waw apa ibu ayah? Waw tu waw apa? Wala. Waw tu waw apa yang biasa kita dengar? Waw tu waw apa? Waw jamak. Kenapa waw jamak pula Kak? Tiba-tiba waw jamak ni? Kak Fatimah? Apa pula Kak Fatimah? Macam mana boleh jadi jamak? Tak apa, Kak Fatimah tersilap. Kak Fatimah tengok balik itu. Okey. Nampak ya? Wala tu, waw tu, sebelum tu waw ataf. Okey, waw ataf. Okey, Kak Fatimah tak perasan, tak apa. Jadi boleh tengok. La tughni tadi. La tughni tu jadi apa tadi? Rafa' ke nasab ke jazam? La tughni tadi. Ibu ya? La tughni saja tadi. Rafa' ke nasab ke jazam? Jazam. La tughni tadi jazam pasal dia jawab syarat. Dia jazam. Okay, jadi jumlah la tughni itu jumlah fi'liyah kan? Tapi dia jazam. Ada huruf waw ataf pula. Dan selepas tu datang lagi satu lagi jumlah. Wala yunqizun, waw ataf la yunqizun. La yunqizun pun akan jadi dia jadi maksuf kepada la apa tadi? La tughni. Okey, jadi oleh kerana dia maktuf, dia pun kena jazam juga. Maka bila dia jazam, apa kita buat? Kita kena buang nun ni. Nun ini kita buang ibu ya. Okey. Ini ada waw. Waw ini adalah tulis supaya tulis. Waw ini adalah waw ataf. Jadi ini maktuf kepada la tughni. Lam alif ni pun jadi ataf juga sekarang ni. Okey, tak apalah. Tengok pada waw ataf ni. Jadi la yunqizu, kita dah hazafkan nun. Asalnya la tunqizuni, la yunqizuni asalnya. Cuma dalam setengah keadaan kita boleh buang ya mutakalim. Berdalilkan nun wiqayah ni baris bawah. Masih kekal nun wiqayah baris bawah. Menunjukkan nun wiqayah ni menunjukkan asalnya ada ya tapi ya tu dihazafkan. Maka kita baca wala yunqizun. Siapa baru perasan? Kalau kita tak bincangkan, ramai pula yang ingatkan ini rafa'. Ini la nafiyah. La nafiyah dan dia rafa'. Memang ini la nafiyah betul. Tapi dia bukan rafa' sekarang ni, dia jazam. Masya Allah, tabarakallah. Macam itulah ibu ayah ya. Macam itulah yang kita kena belajar. Dan perbahasan macam ni tak boleh saya terangkan kepada ibu-ibu yang baru nak belajar. Jadi ada juga ibu-ibu yang dalam grup ni yang masih belum kuasai, tak apa. Jadi ibu-ibu yang masih belum kuasai, tapi saya tengok kesungguhan ibu ayah tu ada, teruskan belajar. Bila saya masukkan ibu-ibu yang lambat faham dalam grup ni, bermakna saya menghargai kesungguhan ibu-ibu semua. Jangan putus asa.
Kalau tak faham yang ini tak apa, faham yang lain, faham perbahasan lain dalam ulang kaji kali ini pun tak apa. Mungkin dalam satu-satu ulang kaji, ibu-ibu boleh faham semua. Ada yang faham separuh, ada yang faham suku. Tak apa, daripada langsung tak belajar, belajar sikit dan faham, itu lebih baik. Tapi saya pun faham ni. La yuqidun, la yuqidu, ini adalah jazam. Nun ini nun wiqayah. Saya pun faham. Komen faham. Okey, Umi Naimah faham bagus. Yang lain faham ya, insya-Allah ibu ya. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Jadi, ibu Ayah, grup yang ibu Ayah yang Ibu Saedah buat tu, dan ibu Ayah dalam grup tu, siapa yang belum masuk grup yang Ibu Saedah create untuk khas untuk pelajar yang khusus ni, boleh message Ibu Saedah. Minta dimasukkan dalam grup. Grup tu bincang puas-puas. Bincang puas-puas. Siapa yang faham, bincangkan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan rendah diri yang tak bertempat. Ibu-ibu kena bertanya. Apa tujuan kita belajar ni? Kita nak faham Quran pun. Bukan kita nak apa pun, kita nak faham Quran, insya-Allah ibu ayah ya. Okey, minta maaf segala kekurangan. Setakat ini sajalah. Setakat ini saja ibu ayah. Mudah-mudahan bermanfaat pada semua, insya-Allah. Ada soalan tak? Tak ada soalan ya. Okey, setakat ini saja. Ibu ayah gunakan masa yang ada untuk ulang kaji lah. Berbual sama-sama ulang kaji dalam grup, insya-Allah ya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله